Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-31. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-32 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Maksudnya, dan ingatlah ketika mereka kaum musyrikin Mekah berkata, wahai Tuhan kami, jika Al-Quran itu benar daripadamu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Atau datangkanlah kepada kami azab siksaan yang tidak terperi sakitnya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-32 surah Al-Anfal ini dengan memetik kata-kata kaum kafir musyrikin Mekah yang bermaksud, wahai Tuhan kami, jika Al-Quran itu benar daripadamu, maka turunkanlah kepada hamba-hambamu seperti mana yang diucapkan oleh Muhammad untuk ditaati. Selain itu, azablah kami kerana mengkufurimu dengan hujan batu sebagaimana engkau telah mengazab tentera bergajah yang pernah mahu menghancurkan Kaabah. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi, kaum kafir musyrikin Mekah tidak mengakui bahawa Al-Quran itu daripada Allah. Mereka lebih sanggup binasa dengan ditimpa azab siksaan yang pedih daripada mengikut petunjuk Al-Quran. Diriwayatkan bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seorang lelaki yang berasal dari negeri Sabak, iaitu Yaman Selatan, bahawa alangkah bodohnya kaum kamu kerana telah mengangkat seorang wanita menjadi raja. Lalu lelaki tersebut menjawab, yang lebih bodoh bukannya kaum aku, tetapi kaum kamu. Kerana kaum kamu pernah mengucapkan kata-kata, wahai Tuhanku, jika Al-Quran itu benar daripadamu, maka turunkanlah hujan batu dari langit. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-32 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa walaupun seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, namun kaum kafir musyrikin Mekah tidak akan tunduk kepada Islam. Bahkan jika mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kerana menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersedia untuk menerimanya. Ini kerana mereka tidak akan melepaskan pegangan dan kepercayaan lama mereka, walaupun ditimpa dengan azab siksaan ataupun hujan batu dari langit. Menurut Hamka lagi, seperti mana yang kita telah fahami daripada ayat-ayat terdahulu,
Ayat ke-32 surah Al-Anfal ini juga diturunkan di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengingatinya kembali supaya baginda ingat kata-kata kaum kafir musyrikin Mekah terhadap seruan baginda ketika masih berada di Mekah. Walaupun mereka dihujani dengan batu atau azab siksaan yang lain, namun mereka tetap tidak mahu menerima seruan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-32 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa kaum kafir musyrikin Mekah bukan sahaja memperlecehkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka juga menentang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran kepada baginda. Ayat ke-32 surah Al-Anfal ini juga mengingatkan kembali kata-kata kaum kafir musyrikin Mekah, iaitu, Ya Allah, jika benarlah Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad adalah yang hak, iaitu benar daripadamu, maka hujanilah kami dengan batu. Ataupun batu-batu yang sebanyak hujan dari langit. Tetapi jika azab siksaan itu bukannya batu yang turun dari langit, maka datanglah kepada kami selain daripada batu, iaitu apa sahaja azab siksaan yang pedih. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab juga menyatakan bahawa At-Tahir Ibn Ashur memahami ucapan kaum kafir musyrikin Mekah ini sebagai salah satu bentuk sumpah. Mereka seolah-olah berkata, kami bersumpah bahawa Al-Quran ini bukanlah wahyu daripada Allah. Jika kami berbohong dengan ucapan ini, maka biarlah Allah menjatuhkan azab siksaannya kepada kami, iaitu batu dari langit. Manakala Abu Hayyan Al-Andalusi pula memahami ayat ke-32 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa seolah-olah ayat ini bermaksud, menurut pengakuan kamu wahai Muhammad, Al-Quran yang kamu bacakan ini adalah bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala selaku penguasa langit dan bumi. Ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Jika demikian, maka turunkanlah azab siksaan dari langit seperti mana tentera bergajah pimpinan Abraha pernah mengalami azab siksaan melalui burung-burung yang membawa batu-batu sijil. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, Al-Imam Al-Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur ialah seorang ulama dan mufti Tunisia yang terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran dan maqasid asy-syariah. Beliau dilahirkan pada 1879 Masihi dan berasal dari Al-Marsa, Tunisia. Beliau mengarang sebuah kitab tafsir Al-Quran yang berjudul Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Beliau meninggal dunia pada 12 Ogos 1973 ketika berusia 94 tahun dan dikebumikan di perkuburan Zalaj, Tunis, Tunisia. Manakala Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Gharnati Al-Andalusi pula ialah seorang ulama Islam yang dilahirkan pada tahun 1256 Masihi di Granada, Andalusia, Sepanyol. Gelaran beliau ialah Athiruddin. Beliau mengarang sebuah kitab tafsir Al-Quran yang berjudul Tafsir Al-Bahrul Muhit. Beliau meninggal dunia pada tahun 1344 Masihi ketika berusia 88 tahun di Kahirah, Mesir. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-32 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-32 surah Al-Anfal ini menceritakan kepada kita mengenai sikap buruk kaum kafir musyrikin Mekah yang mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon supaya mereka dihujani dengan batu dari langit ataupun diazab dengan seksaan yang tidak terperi sakitnya jika benar Al-Quran itu datang daripada Allah. Sesungguhnya sikap buruk kaum kafir musyrikin Mekah ini adalah rentetan daripada sifat sombong dan angkuh mereka yang menyatakan bahawa mereka mampu membuat ayat lain yang sama seperti Al-Quran. Bahkan mereka menuduh bahawa Al-Quran itu hanyalah cerita dongeng orang dahulu kala.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang sengaja mencabar hukum dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah mengamalkan perbuatan sihir ataupun berjumpa dengan bomoh yang berkebolehan melakukan sihir untuk tujuan yang tertentu. Sihir ialah suatu perkara luar biasa yang dapat dipelajari oleh manusia melalui bantuan syaitan atau jin kafir. Sihir dilakukan oleh manusia untuk pelbagai perkara, sama ada ia bertujuan baik maupun buruk. Antaranya ialah menilik nasib, meramal nombor untuk tujuan berjudi, menarik wang, memikat pasangan, mencantikkan wajah dan tubuh badan, menjadikan diri kebal daripada senjata, menceraikan pasangan suami isteri, meruntuhkan perniagaan orang lain, serta menganiayai dan menyakiti manusia lain sehingga menjejaskan fizikal dan mental. Bahkan ada yang meninggal dunia kerana menjadi mangsa perbuatan sihir. Ingatlah, sesungguhnya amalan sihir ini merupakan suatu perbuatan yang haram dan dilarang dalam Islam. Ini kerana amalan sihir ini termasuk dalam kumpulan dosa besar. Bahkan perbuatan sihir ini akan menyebabkan pengamalnya terjerumus ke dalam lembah syirik, di mana dosa syirik ialah dosa yang paling besar dalam Islam dan tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qal, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qasbul mahsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah kamu semua daripada 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa besar itu? Baginda pun menjawab, menyekutukan Allah, amalan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, mengamalkan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri daripada peperangan dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan berzina. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sesiapa yang berjumpa dengan bomoh atau tukang ramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama bersepakat bahawa mempelajari sihir, mengajar dan mengamalkannya adalah haram dalam Islam. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata bahawa sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram, tiada khilaf padanya dalam kalangan ahli ilmu. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan bahawa adapun mempelajarinya, iaitu mempelajari sihir dan mengajarkannya, maka hukumnya adalah haram. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-32 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah menjauhi perbuatan mencabar hukum dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah mengamalkan perbuatan sihir ataupun berjumpa dengan bomoh yang berkebolehan melakukan sihir. Ini kerana amalan sihir adalah haram dan dilarang dalam Islam kerana ia termasuk dalam kumpulan dosa besar. Kedua, jangan sesekali melakukan perbuatan syirik dengan mengamalkan sihir, sama ada ia bertujuan baik maupun buruk. Ini kerana syirik ialah dosa yang paling besar dalam Islam dan tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja
rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.